Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama saya Siti Aisyah Malisa Yohanes dalam Berita Dunia RTM. Kes positif COVID-19 di seluruh dunia mencatatkan rekod harian baharu apabila 106,000 kes dilaporkan dalam tempoh 24 jam lalu. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata ia merupakan jumlah harian tertinggi sejak wabak itu dikesan Disember lalu. Dalam sidang media yang diadakan secara maya, beliau turut memberi amaran mengenai peningkatan kes di negara miskin. 5,58,732 kes positif dilaporkan di 196 negara dengan 328,261 kematian. 3/4 daripadanya direkodkan di Amerika Syarikat dan Eropah. Amerika Syarikat terus merekodkan jumlah kematian tertinggi dengan 92,583 orang dan 1,539,633 kes positif. Ini diikuti United Kingdom yang mencatatkan 35,704 kematian daripada 248,293 kes positif yang dilaporkan. Itali 32,330 kematian dan 227,364 kes positif. Perancis 28,132 kematian dan 181,575 kes positif serta Sepanyol 27,888 kematian dengan 232,555 kes jangkitan. Dalam pada itu, tiada peningkatan kes COVID-19 dilaporkan di Perancis selepas negara itu melonggarkan perintah berkurung. Malah jumlah kematian harian menyaksikan trend penurunan. Menteri Kesihatan Oliver Véran bagaimanapun berkata masih terlalu awal untuk melihat kesan kelonggaran itu. Lebih 110 kematian dilaporkan di hospital-hospital dan rumah jagaan di negara itu dalam tempoh 24 jam lalu. Perancis melonggarkan perintah berkurung yang dikenakan selama 2 bulan 11 Mei lalu dalam usaha untuk memulihkan semula ekonominya. Sementara itu, Perdana Menteri Sepanyol Pedro Sanchez mendapat sokongan Parlimen untuk melanjutkan perintah berkurung bagi tempoh 2 minggu lagi sehingga 6 Jun ini. Ia merupakan lanjutan kelima sejak perintah berkurung dikuatkuasakan bagi memerangi wabak COVID-19 14 Mac lalu. Usul berkenaan diluluskan setelah mendapat 177 undian menyokong, 162 membantah dan 11 tidak mengundi. Ini membolehkan sekatan pergerakan lebih ketat dikenakan kepada hampir 47 juta penduduk bagi memerangi COVID-19. Negara itu merekodkan 27,888 kematian dengan 279,524 kes positif setakat ini. Dalam pada itu, penularan pandemik COVID-19 dijangka menurunkan indeks pembangunan manusia buat pertama kali sejak diwujudkan pada tahun 1990. Indeks yang mengukur taraf pendidikan, kesihatan dan kehidupan penduduk global itu mencatatkan peningkatan saban tahun sejak lebih 30 tahun lalu. Ini termasuk ketika dunia berdepan dengan krisis ekonomi pada tahun 2007 hingga 2009. Ketua Pengarah Pembangunan PBB UNDP Akim Steiner bagaimanapun berkata COVID-19 yang memberi kesan 3 kali ganda terhadap kesihatan, pendidikan dan pendapatan dijangka mengubah trend tersebut. Pendapatan per kapita dunia dianggarkan turun 4% tahun ini, manakala penutupan sekolah dan pembelajaran jarak jauh akan melebarkan jurang antara negara kaya dengan miskin. Dianggarkan 86% kanak-kanak dalam usia sekolah rendah di negara miskin tidak menerima pendidikan berbanding hanya 20% di negara kaya. Di India, penerbangan domestik akan disambung semula Isnin depan selepas 2 bulan dihentikan akibat penularan COVID-19. Menurut Menteri Penerbangan Awam Hardeep Singh Puri, langkah itu sebahagian daripada tindakan kerajaan melonggarkan sekatan yang dikenakan untuk memerangi wabak berkenaan. Semua penerbangan domestik dihentikan 25 Mac lalu, menjejaskan 144 juta penumpang. Pengumuman itu dibuat ketika India melaporkan kes baru tertinggi iaitu 5,611 dalam tempoh 24 jam lalu. Ini menjadikan keseluruhan 106,750 kes positif dengan lebih 3,300 kematian dicatatkan setakat ini. Penularan COVID-19 di Zambia memburukkan lagi keadaan di negara itu yang terkesan akibat kemarau dan banjir. Negara itu merekodkan 832 kes positif.
Sekian berita yang disunting oleh Haslinda Hassan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.